Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ini saya akan terangkan tentang konsep asas dalam teknikal analisis. Seperti kita tahu, dalam masa kita trading, kita boleh buat kajian iaitu dalam teknikal analisis dan juga fundamental analysis. So, yang mana lebih penting, yang mana lagi penting adalah technical analysis. So, kita kena tahu apa konsep-konsep asas yang terdapat dalam technical analysis. Okey, sebelum tu kita pergi kepada definition. Okey, definition technical analysis ni adalah study of market action dengan menggunakan chart bertujuan untuk forecast future price. Okey, kita study market action dengan menggunakan chart. Okey, so apa itu market action? Market action ni adalah price action dan juga volume. Okey, so price action ni candlestick lah. So candlestick ada naik turun dan juga volume. Ini adalah asas penting dalam dalam trading lah, iaitu market action. Kita study price action dan juga volume. So apa-apa indicator pun dia based on price action. Okay, so itu benda yang paling penting. Okay, so three basic component of technical analysis adalah market action, discount, everything. So apa discount everything ni? Bukannya market buat discount daripada 30 sen jadi 20 sen. Itu bukan maksudnya market action, discount, everything. Maksud market action, discount, everything ni maksudnya semua dalam semua faktor-faktor, iaitu dari segi mentally, psikologi dan juga politics atau anything lah fundamental, dah reflectedkan di dalam chart. Maksudnya semua apa-apa faktor yang melibatkan harga, supply and demand naik dan turun itu telah direflectedkan di dalam chart. So ni chart. Contoh Okey, chart. Contoh chart. So semua apa-apa nak dapat projek ke apa-apa, tak kisahlah, any factor lah, politik ke apa, semua dah direflectedkan di dalam chart. So dekat sinilah psychology of price movement. Maksudnya kadang-kadang bila kita fikir secara logik, bila para-para pelabur ni dengar news, so dia takut akan ada berlakunya penjualan. Bila ada any sentiment, good sentiment, semua berani, so akan ada pembelian. So bila demand naik, so harga pun akan naik. So anything yang kita kena tahu dalam technical analysis ni, semua dah direflectedkan di dalam chart. Market action, discount, everything, maksudnya semua dah direflectedkan di dalam chart. Chart ni sebagai tempat interpretation ataupun ni lah, interpret psikologi yang ada dalam market, sama ada bullish ataupun bearish. So dah reflect dalam market. So kita tak perlulah nak terlampau fikir sangat, kenapa price certain stock ni, contohnya macam Top Glove ni naik, kenapa kena naik. Lepas tu kita tanya, kenapa dia turun. So kita tak perlu tahu benda tu, semua dah direflectedkan di dalam chart. So kita perlu ada skill membaca chart yang bagus lah untuk kita survive dalam dunia trading. Alright, so yang kedua adalah price move in trend. So kita tahu yang dalam technical analysis, price move in trend, iaitu first kali kita ada uptrend. Okay, kita ada uptrend dan juga kita ada downtrend. Okay, kita ada downtrend dan juga kita ada sideways. So ada tiga lah. Ni uptrend. Okay, ni uptrend. So yang ni kita kategorikan sebagai downtrend. Dan juga akhir sekali adalah sideways. Okay. So kalau kita tengok dari segi lukisan, uptrend ni low dia membuat kenaikan. Kita panggil higher low. Okay, height dia pun dia akan membuatkan kenaikan. So kita panggil high height. Kalau downtrend,
height dia akan menurun. Maksudnya dia menurun tu, dia buat lower height lah. Dia lower daripada prior height. Maksudnya height yang sebelum tu. Itu downtrend. So lower low, dia buat low lagi rendah daripada low yang sebelum. So kalau sideways, dia akan sama height dengan low dia. Okay, itu adalah 3 trend lah. Uptrend, downtrend dan juga sideways. So kalau uptrend, kita masuk dekat mana? Dekat support. Kalau downtrend, kita elakkan. Kalau sideways, kita tunggu breakout. Itu adalah cara trading lah. Okay, and then seterusnya adalah history repeat itself. History repeat itself ni maksudnya kita tahu psikologi manusia ni dia terbahagi kepada fear. Okay, ada fear, greed, ada regret, ada indecisive. So dia ada banyak faktor lah. Psikologi manusia ni dari tahun bila pun, bangsa apa sekalipun, dia tetap sama. That's why siapa yang boleh trading, tak kisah dia trading instrumen apa pun, market mana-mana pun sama je. Sebab semuanya adalah psikologi manusia. So manusia ni sama je. Dia mesti ada fear, greed, regret dan juga sebagainya. Emosi-emosi pelabur. So that's why bila kita trade akan ada chart pattern. So sama je. Yang dulu berlaku tahun 1920-an, 1930-an pun still berlaku dalam masa sekarang. So kalau kita tahu, tengok counter tu yang jenis counter tu buat kenaikan cantik. Contoh macam tahun 2004 dia buat kenaikan cantik macam Anju kan. So 2021 benda tu boleh berulang lagi lah. Tapi kalau counter tu yang jenis naik pump and dump kan, naik lepas tu terus turun. So dia akan boleh buat berlaku sekali lagi. So history repeated itself. So bila berlaku yang pernah berlaku dulu-dulu pun still boleh berlaku lagi. That's why kalau kita nak mahir dalam trading dan technical analysis, kita kena selalu study past chart. Maksudnya chart yang 2006, 2005 kita study balik. Sebab pattern dia akan berulang-ulang. So kita kena, untuk kita improve dalam trading, kita kena selalu study chart. Biasakan tengok base formation macam mana, kenaikan tu macam mana. So dekat situ kita akan biasa lah macam mana trading. So itu sahaja untuk komponen dalam technical analysis, iaitu first, market action discount everything, price move in trend dan juga history repeated itself. So dalam technical analysis, semua yang dah faktor-faktor luaran yang berlaku, tak kisahlah politik ke apa, telah ditranslatekan di dalam chart. So penting untuk kita prioritikan chart sebagai kita punya investment map. Kiranya kalau kita pergi mana-mana, kita ada peta kan, kita ada Waze. So chart ni sebagai investment map. Chart sebagai tempat interpretation psikologi di mana market itu dalam keadaan bullish ataupun bearish. Okay, itu saja untuk topik hari ini. Terima kasih. Thank you so much. Assalamualaikum.